Okey, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan media yang saya baca tadi, iaitu PAS bercita-cita nak menang sekurang-kurangnya 40 kerusi di PRU ke-15 ini. Jadi saya tidak mengatakan bahawa mereka tidak boleh lakukan, tetapi apa yang kita lihat PAS PRU ke-14 yang lepas memenangi hanya 18 kerusi, itu pun bertanding 158, dan kita tahu waktu itu yang mana Presiden PAS tidak pernah nafikan bahawa mereka terima dana 90 juta daripada UMNO. Mungkin kali ini mereka dapat dana politik lah daripada mana-mana parti yang mereka sama-sama bergabung. Dan kita tahu kalau kita nak memenangi 40 kerusi, yang mana kita lihat rekod PAS pada PRU ke-14, maka PAS kena bertanding semua kerusi, iaitu 222 kerusi, baru boleh menang 40 kerusi. Itu kiraan saya lah. Jadi PAS hari ini nak menang 40 kerusi, jadi PAS nak bertanding di celut mana? Di lubuk mana PAS nak bertanding? Apakah PAS nak bertembung dengan UMNO? Apakah PAS nak bertembung dengan Bersatu? Jadi siapa yang nak memberi laluan itu? Yang PRU ke-14 yang lalu, PAS boleh bertanding dan menang 18 kerusi dan bertanding sebanyak 158 kerusi itu kerana PAS waktu itu dia tidak bergabung dengan mana-mana parti. Dia lawan UMNO, dia lawan waktu itu Pakatan Harapan. Jadi hari ini PAS dengan UMNO mereka nak bergabung, dengan Perikatan Nasional Bersatu mereka nak bergabung. Jadi kursi mana mereka nak bertanding? Apakah UMNO memberi laluan mudah untuk PAS bertanding di banyak kursi, ataupun Parti Bersatu nak memberi ruang banyak kepada PAS untuk nak bertanding? Jadi apa yang kita lihat hari ini, PAS ini, sebab itu mereka cuba nak menggunakan logo sendirilah dan berbagai-bagai lah, kerana PAS ni dia bermain dua kolam demi kepentingan pribadi ahli-ahli politik PAS itu sendiri. Yang mana PAS cuba untuk nak memperbesarkan parti itu dengan berunding dengan UMNO supaya boleh dapat laluan kerusi, berunding dengan Bersatu supaya dapat sedikit laluan kerusi, dan akhirnya mereka rasa calon-calon mereka boleh menang. Ini adalah strategi PAS. Sebab itu PAS ni dia bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, nak jadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi parti mereka sebenarnya tidak mempunyai kekuatan. Kalau kita lihat PAS nak menang 40 kerusi ini, sedangkan kita lihat parti-parti yang ada dalam Pakatan Harapan itu apabila membentuk kerajaan tidak boleh menang begitu banyak kerusi. Tetapi cara Pakatan Harapan mereka adalah kepada ke mana mereka buat kerja, ataupun mereka rasa bahawa di kawasan-kawasan itu memang kita ada kekuatan di situ. UMNO juga begitu. Jadi apa yang berlaku dengan PAS ni? Mereka rasa mereka tak payah buat kerja, orang lain buat kerja, mereka datang hantar calon, dan akhirnya nanti mudah-mudahan calon mereka menang. Itu saja modal PAS. Orang lain buat kerja, PAS tukang ambil. Kerja PAS dalam kerajaan pun begitu. Dia akan ambil kredit orang lain yang mana mereka tidak tahu buat kerja apa pun, tapi kerjanya dia nak mengkritik orang, ambil kredit daripada kerja orang. Dan akhirnya inilah cara pimpinan PAS. Sebab itu saya mengkritik, dan kita lihat mereka nak bertanding kali ini. Harapan mereka hari ini berada dalam kerajaan. Sebab itu kita lihat pimpinan PAS apabila masuk dalam kerajaan semua mendapat jawatan GLC, mendapat jawatan duta bertaraf menteri dan menteri-menteri yang ada. Inilah pemimpin PAS. Jadi mereka membentuk kerajaan disebabkan mereka nak meletakkan orang mereka supaya ada pekerjaan. Jadi apakah ini mereka duduk dalam kerajaan hari ini? Mereka ini adalah, pada saya, mereka ni malas. Cuma tahu bercakap tapi tak tahu buat kerja, dan akhirnya menghabiskan duit-duit kerajaan, menghabiskan duit-duit GLC. Itu adalah bentuk daripada duit rakyat, bukan duit PAS. PAS nak menjadi kerajaan tapi dia lupa bahawa dia jual isu DAP, dia jual isu kaum lain, dia berbagai-bagai. Tetapi akhirnya mereka menggunakan duit rakyat untuk mereka makan. Inilah yang saya tidak terima sebagai rakyat. Jadi saya kritik parti PAS ni habis-habisan kerana kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini yang mana berbau perkauman, yang mana dia mengatakan bahawa orang yang bukan Muslim,
yang melibatkan diri dalam rasuah ini puncanya. Jadi saya di sini sebagai rakyat melihat isu ini bahwa apabila dia juga mengkritik dulu, yaitu orang Iban, orang Dayak di Sarawak, menggunakan cawat dan sebagainya. Jadi saya sebagai anak Sarawak, dan saya rasa saya juga boleh mengkritik pimpinan PAS ini. Yang mana saya harap rakyat Sarawak memang tolak lah. PAS kalau nak bertapak dengan Sarawak pun susah. Dan tadi saya lihat juga kenyataan di media di Sarawak bahawa mereka cuba tidak nak Presiden PAS itu datang ke Sarawak. Kerana boleh mengganggu-gugatkan keharmonian di Sarawak ni. Jadi saya harap Premier Sarawak pun tidak membenarkan Presiden PAS itu masuk Sarawak. Lebih baik. Karena dia akan merosakkan. Jadi itu yang saya lihat. Bagaimana di pusat, kita lihat pimpinan PAS ni dia buat huru-hara saja hari ini. Dia bergaduh dengan UMNO, dia bergaduh dengan apalagi pembangkang lah. Pembangkang ni dia jual di AP saja kerjanya. Jadi dia punya modal tak ada. Dia nak menang 40 kursi. Dia konon-kononnya duduk dalam kerajaan hari ini. Konon-kononnya mereka hari itu telah pun dipilih oleh rakyat untuk menjadi kerajaan hari ini. Itulah mimpi-mimpi pemimpin PAS ni dan walaon-walaon PAS ni. Mereka fikir-fikir bahawa kami dalam kerajaan hari ini disebabkan oleh mandat rakyat. Mereka salah. Jadi kali ini saya nak tengok di PRU ke-15 ini bahawa PAS itu boleh berjaya menang 40 kursi. Tetapi saya tak tahu dia nak dapat kursi itu dari mana. Mungkin kursi yang dah pun rosak ataupun kursi yang dah patah kaki. Mungkin kursi yang kakinya pun dah tak ada. Mungkin di situlah PAS nak duduk. Jadi mereka ni cuba ambil kredit orang lain. Kita lihat itulah yang dia buat. Dan kita tengok mereka mengkritik Pakatan Harapan. Tapi apa yang kita lihat hari ini, hasil yang ada dalam kerajaan adalah hasil daripada Pakatan Harapan. Yang mana apabila PAS masuk ke dalam hari ini, apabila pemimpin-pemimpin yang kluster mahkamah, terutamanya bekas Perdana Menteri masuk ke dalam penjara, konon-konon yang memperjuangkan ini adalah mereka. Itulah kerja PAS. Isu RUU 355 entah ke mana, isu adib entah ke mana, isu arak entah ke mana, isu perjudian entah ke mana. Lepas tu dapat duit 400 juta, dia beli Mercedes. Inilah. Tetapi dia bercakap bukan main lagi. Apabila kopiah dia ke atas kepala, mereka lah yang sangat hebat sekali. Ini yang saya tidak segemar. Kerana dalam politik ini, sepatutnya pemimpin PAS lebih kepada untuk mendidik rakyat politik yang betul. Tetapi mereka cuba menghasut rakyat dengan politik yang agak kotor pada saya. Kerana banyak fitnah-fitnah. Dan akhirnya kita lihat ramai pemimpin PAS yang kena saman. Dan akhirnya terpaksa bayar denda. Termasuklah presiden itu sendiri. Apabila menyaman Sarawak repot. Tetapi orang yang menyaman orang yang terpaksa membayar denda. Sampai hari ini duduk berdiam diri tak nak bercakap tentang isu itu. Kerana memang betul salah. Itulah dia Presiden PAS. Sampai hari ini orang tanya 90 juta betul tak UMNO bagi. Tak nak jawab. Takut. Jadi macam mana kita nak melihat integriti pimpinan PAS. Kalau yang kepala pun dah rosak. Itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu PAS ini. So sekian, terima kasih.